Lukisan ortografik. Hari ini kita akan bincangkan tentang cara untuk melukis lukisan ortografik dan juga unjuran ortografik. Apakah itu lukisan ortografik? Lukisan ortografik adalah lukisan dua dimensi yang selari dengan paksi X dan juga paksi Y, ataupun dua dimensi yang selari dengan satah utama. Ianya perlu melukis menggunakan kaedah unjuran di mana objek diukur dengan dua ukuran iaitu lebar dan tinggi serta panjang dan juga tinggi. Sudut pandangan objek yang dilihat akan diunjurkan ke suatu permukaan yang bersudut tepat dengan objek. Kita juga perlu tahu bentuk lengkung dan sudut yang berupa garisan lurus dari sesuatu arah pandangan. Terdapat dua kaedah di dalam lukisan ortografik iaitu unjuran sudut pertama dan unjuran sudut ketiga. Untuk pelajaran pada hari ini, kita hanya menggunakan unjuran sudut ketiga. Unjuran sudut pertama adalah untuk pemakluman sahaja. Ini adalah cara untuk kita melihat lukisan ortografik. Bayangkan ada sebuah dadu yang mempunyai tiga nilai yang berbeza, which is 1, 2 dan juga 3. Nilai 1 adalah pandangan dari arah hadapan. Ini adalah pandangan daripada arah hadapan. Nilai 2 adalah pandangan daripada arah sisi, manakala nilai 3 adalah pandangan daripada arah atas ataupun pandangan pelan. Lukisan ortografik dilukis daripada tiga sudut pandangan yang berbeza. Untuk unjuran sudut pertama, lukisan pelan adalah di bahagian bawah. Untuk unjuran sudut ketiga, lukisan pelan adalah di bahagian atas. Perlu diingatkan, setiap lukisan pelan akan diunjurkan kepada pandangan sisi. Begitu juga dengan unjuran sudut ketiga di mana lukisan pelan akan diunjurkan kepada pandangan sisi. Ini adalah key utama dalam melukis mana-mana unjuran ortografik. Sekali lagi diingatkan, unjuran sudut pertama adalah untuk makluman sahaja dan dalam topik ini kita hanya melukis unjuran sudut ketiga. Ini adalah contoh unjuran sudut pertama sebuah bongkah lukisan ortografik daripada arah A dan juga arah B. Untuk memudahkan penglihatan dan pengamatan kita, setiap permukaan ini ditandakan dengan huruf A, B, C, D dan E. A dan B adalah permukaan yang boleh dilihat dari arah pandangan atas, iaitu lukisan pelan, iaitu daripada arah B. Arah B, permukaan yang dinampak hanyalah permukaan A dan juga permukaan B. Manakala kalau daripada arah A iaitu pandangan sisi, permukaan yang dilihat hanyalah permukaan D dan juga permukaan C. Manakala pandangan daripada arah hadapan, hanya permukaan E sahaja yang kelihatan. Oleh itu, ini adalah gambaran keseluruhan unjuran sudut pertama bagi lukisan ortografik ini. Ini pula adalah lukisan ortografik unjuran sudut pertama secara keseluruhan. Ini adalah lukisan daripada pandangan atas, iaitu lukisan pelan, diunjurkan kepada pandangan sisi dan ini pula merupakan pandangan daripada hadapan. Baik, mari kita teruskan kepada unjuran sudut ketiga dari pandangan A. Dari pandangan A iaitu pandangan sisi, sisi yang kelihatan adalah sisi C dan juga permukaan D. Unjuran sudut ketiga daripada arah B dan C pula, untuk daripada arah C adalah arah pada hadapan, permukaan yang kelihatan hanyalah permukaan E dan pandangan daripada arah B, which is arah pelan, permukaan yang kelihatan hanyalah permukaan A dan juga permukaan B. Ini adalah unjuran sudut ketiga keseluruhan.
Manakala ini pula adalah lukisan ortografik unjuran sudut ketiga. Bermula daripada pandangan pelan, iaitu pandangan daripada atas di belah atas pembahagi unjuran, diunjurkan kepada pandangan sisi, dan ini pula adalah pandangan hadapan. Pembinaan ortografik unjuran sudut ketiga terbahagi kepada 3 jenis pepejal, iaitu pepejal rata, pepejal dengan permukaan condong dan juga pepejal dengan permukaan oblik. Bagi pepejal rata, ianya mempunyai bucu selari dengan satah melintang dan menegak sahaja. Manakala pepejal dengan permukaan condong mempunyai bucu yang tidak selari dengan satah melintang dan menegak. Pepejal oblik pula hanya mempunyai bucu selari dengan satah melintang dan menegak. Hanya bucu saja yang selari, maka satahnya tidak selari. Okey. Ini adalah contoh pepejal rata. Apa yang dimaksudkan dengan pepejal rata adalah semua permukaan adalah pada satah utama. Saya ambil contoh permukaan E. Jika dilihat melalui satah ini, E berada pada satah X dan juga Y. Permukaan C dan D pula adalah pada satah Y dan Z. Okay, yang hijau ini adalah satah Z, yang ini adalah satah Y. Manakala permukaan A dan B daripada pandangan atas berada pada satah X dan juga Z. X warna merah, Z warna hijau. Jadi itu adalah maksud permukaan rata. Jadi jika kalau kita pusingkan satah ini, kita akan tengok semua permukaan adalah rata dan ianya pada satah utama. Untuk memudahkan kita melihat atau melukis gambar rajak ini, langkah pertama adalah untuk sketch semula bongkah yang diberikan. Jadi adalah tanggungjawab kita dan juga untuk kefahaman dan kemahiran diri kita sendiri. Sebelum kita melukis unjuran tersebut, kita sketchkan semula objek itu dalam bentuk 3D. Baik, untuk melukis unjuran sudut ketiga bagi pepejal rata, kita mulakan dengan lukisan dari pandangan pelan. Untuk pandangan pelan, kita akan nampak permukaan M dan juga N. Kemudian, langkah seterusnya, buatkan pembahagi 4 di sini dan juga pembahagi sudut 45 darjah di petak kedua. Okey, ini petak pertama, ini petak kedua, ini petak ketiga dan ini petak keempat. Setiap kali untuk membuat unjuran ortografik, sediakan lukisan pelan dan seterusnya sediakan pembahagi kotak 4 ini serta sudut 45 darjah di petak kedua. Buatkan unjuran daripada lukisan pelan ke lukisan hadapan. Sisi yang kita nampak pada pandangan hadapan daripada arah sini adalah P dan juga S. Jadi, sisi yang kelihatan adalah, panjang yang kelihatan adalah H, permukaan yang kelihatan adalah P dan juga S. Unjurkan daripada lukisan pelan ke kanan dan juga ke bawah serta daripada pandangan hadapan ke kanan untuk melukis unjuran pandangan daripada sisi arah sini. Untuk pandangan daripada arah sisi, permukaan yang kelihatan adalah Q dan juga R. Tinggi yang digunakan adalah sama seperti H. Jadi apabila dilukis, ketinggian menggunakan ketinggian H dan kelebaran pula adalah D.
Dan permukaan yang kelihatan adalah Q dan R. Ini merupakan lukisan unjuran ortografik bagi pepejal rata. Ini adalah cara membina unjuran sudut ketiga bagi pepejal dengan permukaan condong. Right, ini adalah pepejal dengan permukaan condong di mana permukaan P dan R berada pada sata X dan Y. Permukaan M, which is dari pandangan atas, berada pada sata X dan Z. Manakala pandangan daripada arah sisi untuk permukaan Q adalah pada sata Y dan juga Z. Tetapi, permukaan N adalah permukaan yang condong. Namun, jika dilihat daripada pandangan sisi, yang kelihatan hanyalah seperti 4 segi sahaja. Tiada permukaan condong yang kelihatan. Bermaksud, untuk lukisan unjuran ortografi ini, semua permukaan condong dilihat pada bentuk sedia ada. Permukaan condongnya tidak kelihatan. Untuk melihat dengan lebih jelas keadaan atau panjang sudut condong ini ataupun panjang sisi condong ini, kita perlu membuat pandangan tambahan. Yang itu akan dipelajari pada topik selepas ini. Cara lukisan dia pula untuk permukaan condong ini, tingginya adalah tinggi yang sama dengan tinggi Q. Kita tidak menggunakan tinggi sisi yang condong ini. Okey, sekali lagi jika dilihat daripada arah sisi, ianya hanyalah seperti 4 segi sahaja. Cuba kita buatkan dia punya lukisan dia bermula daripada pandangan atas. Begitu juga pandangan atas ini, walaupun ia adalah sisi condong, yang kelihatan hanyalah, begitu juga dengan daripada pandangan atas. Okey, jika kita pusingkan, sudut condong ini tidak kelihatan. Ianya kelihatan seperti segi 4 tepat. Jadi, cara melukis pandangan atas dan juga pandangan daripada sisi tadi, semua sudut condong itu tidak kelihatan, ianya hanya kelihatan seperti segi 4 tepat sahaja. Okey, jadi ini adalah lukisan pelan. Ini adalah lukisan pelan daripada pandangan atas. Di mana sisi yang kelihatan, permukaan yang kelihatan adalah permukaan M dan juga N, sisi condong. Kemudian, buatkan pembahagi kepada 4 kotak dan juga pembahagi sudut 45 darjah di petak kedua. Buatkan unjuran ke bawah untuk pandangan daripada arah hadapan, di mana sisi yang kelihatan adalah sisi P dengan ketinggian H. Dan juga jarak lebar X untuk panjang yang belah atas ini. Permukaan R juga adalah kelihatan kerana dia adalah permukaan rata. Kemudian kita unjurkan daripada pandangan pelan 45 darjah dan juga daripada pandangan hadapan ke kanan, dan unjuran ini akan membawa kepada pandangan daripada arah sisi, di mana sisi yang kelihatan adalah Q dan juga N. Dan pandangan dia adalah hanya segi 4 tepat sahaja, seperti yang ditunjukkan tadi. Baik, kita dah selesai melukis unjuran sudut ketiga bagi pepejal dengan permukaan rata dan juga pepejal dengan permukaan condong. Kita akan sambung dengan cara melukis pepejal dengan permukaan oblik serta permukaan membulat.